Hasil pendapatan 13.5 bilion ringgit direkodkan Sarawak pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025. Ia merupakan peningkatan 500 juta ringgit berbanding unjuran 13.01 bilion ringgit yang diumum pada Belanjawan Sarawak bulan lepas. Menurut Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, keupayaan Sarawak memperoleh hasil pendapatan tinggi bukan sahaja didorong oleh kekayaan sumber tetapi turut disokong kestabilan politik negeri. Justru beliau mahu rakyat Sarawak terus memelihara kelebihan yang sedia dinikmati selama ini. Saya dalam bajet dulu saya sebutkan 13.01 bilion revenue. Expected revenue tahun 2025. Ya, actual revenue lah. Waktu ya, apabila habis akaun tutup Disember, ada lagi tambah. Jadi 13.5 bilion. Ada tambah half bilion. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyempurnakan pelancaran dan perasmian program bas sekolah percuma dan bilik darjah pintar SJK Chong Hua nombor 6 di Kuching. Jelas Premier, hasil pendapatan negeri yang tinggi akan disalur semula kepada rakyat melalui pelbagai inisiatif. Usaha berterusan untuk memperkasa pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Antara perkara penting dibincangkan semasa kunjungan hormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud, terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehinsri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Turut dibincangkan kepentingan memastikan pembangunan seimbang antara Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Menurut Facebook rasmi Yang di-Pertuan Negeri, pertemuan itu juga jadi platform penting memastikan penyelarasan dasar antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Ini selaras komitmen bersama untuk melaksanakan setiap agenda pembangunan mengikut perancangan dan garis masa ditetapkan. Turut disentuh peranan dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam sistem perlembagaan negara. Tun Pehinsri berharap kunjungan hormat akan terus memperkukuh hubungan kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak, khususnya dalam memantapkan agenda pembangunan yang menyeluruh demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Bantuan awal persekolahan BAP membantu ringankan beban ibu bapa, terutama yang mempunyai lebih daripada seorang anak bersekolah. Kaedah penyaluran bantuan melalui pihak sekolah juga disifatkan telus, mudah dan cepat. Kaedah itu membolehkan ibu bapa mendapatkan penjelasan secara terus jika ada kemuskilan. Bantuan ini memang dapat mengurangkan beban ibu bapa sebanyaklah, bagi terutama yang ada anak-anak yang banyak yang belajar. Kalau banding dulu, kalau kita tengok apabila segala-galanya ada, kita perlu tanggung sendiri. Contohnya kalau ada 1/500, kalau kerajaan sudah tanggung 150, jadi dia akan jadi 350 lah akan mengurangkan beban. Secara umumnya, jumlah bantuan ini mencukupi untuk menampung keperluan asas persekolahan. Walaupun mungkin tidak meliputi kesemua perbelanjaan persekolahan, ia sedikit sebanyak membantu meringankan beban ibu bapa. Namun, ada yang mencadangkan penyaluran bantuan dibuat lebih awal bagi memudahkan ibu bapa buat persediaan persekolahan. Kebanyakan pembayaran seperti yuran sekolah, yuran persatuan ibu bapa dan guru serta pembelian buku kerja dan buku latihan dibuat pada hari pendaftaran, selalunya beberapa hari sebelum sesi persekolahan bermula. Jadi seelok-eloknya bantuan awal persekolahan ini diberikan kepada ibu bapa pada hari pendaftaran tersebut. Jadi kita boleh nampak di situ nanti yuran ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membantu persekolahan, bukannya diberikan selepas. Secara keseluruhan, ibu bapa berpandangan BAP wajar diteruskan setiap tahun kerana beri impak positif kepada keluarga, khususnya kepada keluarga berpendapatan sederhana dan rendah. Keadaan cuaca semakin baik di Kuching dan Serian membolehkan penduduk terjejas banjir pulang ke rumah masing-masing. Perkara pertama dilakukan membersihkan perabot dan perkakas rumah serta membuang lumpur tebal yang melimpah dari sungai berhampiran.
Menurut penduduk kampung Lintang Baru Serian yang ditemui RTM, banjir kali ini agak buruk sama seperti dialami pada 2016. Air naik mendadak bermula 1 pagi Jumaat lalu menyebabkan ada penduduk terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS menggunakan perahu. Jadi dalam pukul 6.30 kami meredah ke belakang tu pergi ke Dewan untuk pindah. Masa lalu ayah paras pinggang meredah air cucuk di pikul lah, simpan belakang cucuk pikul. Iyalah keadaan air paling tingginya lah. Belah harta kami dalam elektronik apa semua habis lah. Dah obat kami sekarang nak lelah nak habis hanyut. Dah lepas selamat lagi. Dah pecah dah yang basuh nak kena sedagi lah. Lepas selamat. Dah kursi meja kami kita tahu nak. Dah selamat lagi. Ya lah kami madah bini kami barang cyber selamat tanah dah hilang-hilang kami madah asal selamat kami dah IC apa nembiak barang sekolah kami di selamat semua lah banyak perlu. Bang dapur habis lah. Barang macam barang dah garam bicin. Ya semua dah habis macam beras dah tergelam semua dah. Barang kain ya kami memang sih selamatkan lah. Kami banyak selamatkan barang elektronik ya. Macam dah kabinet, mana dapat samat-samat, mana sepat. Anda ya. Paras air banjir mencecah hingga 2 meter menenggelamkan hampir semua kediaman penduduk di kampung tersebut. Projek pelindungan pantai sepanjang 71 meter di Kampung Kuala Sibuti Bekenu di Miri bermula hari ini. Projek bagi atasi masalah hakisan pantai yang semakin serius dan mengancam keselamatan penduduk. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata, pantai tersebut alami hakisan serius sepanjang kira-kira 100 meter menyebabkan rumah dan kedai makan terjejas. Kos projek berjumlah RM200,000 dilaksana kontraktor dan dijangka siap dalam tempoh 3 bulan. Beliau menyatakannya ketika menyaksikan penyerahan projek berkenaan di Kampung Kuala Sibuti Bekenu di Miri. Adun Bekenu itu bercakap struktur pelindungan sementara menggunakan geobag tidak lagi memadai untuk menahan ombak. Pihaknya turut mencadangkan pembinaan benteng cerun batu sepanjang 1 km sebagai solusi jangka panjang melindungi pantai Kuala Sibuti. Jabatan Pengairan dan Saliran Miri turut dimohon melaksana kerja-kerja mengorek muara sungai bagi lancarkan aliran air dan kurangkan tekanan hakisan pada garis pantai. Program Silang Budaya terbitan RTM bukan saja beri peluang kepada penyampai radio untuk mengenali negeri lain dengan lebih dekat, malah turut berkongsi pengalaman itu dengan pendengar. Demikian menurut Juruhebah Melaka FM, Sazmil Izzuan Tazarudin selepas menamatkan misi 3 hari di Miri. Jelasnya, penyertaan dalam program itu memberi pengalaman bermakna buat dirinya. Saya tak pernah sampai ke negeri Sarawak dan Miri adalah daerah yang pertama saya sampai dan juga pengalaman saya tak pernah naik kapal terbang. Jadi ini adalah pengalaman yang saya takkan lupakan menerusi program Silang Budaya. Beliau ditemui pemberita selepas program Suara Bertemu Suara antara Miri FM dan Melaka FM di RTM Miri. Sepanjang berada di Miri, Sazmil sempat meneroka beberapa lokasi popular termasuk Pasar Sebekas, Muzium Petroleum dan Pusat Kraftangan Miri serta mencuba pelbagai jenis makanan tempatan. Sebab untuk pengetahuan semua, saya ini cerewet sikit buat makan. Tapi saya boleh makan sebab kalau dekat Melaka kita ada laksa nyonya, dekat sini kita ada laksa Sarawak dan Alhamdulillah saya dapat rasa. Menurut Sazmil, Miri meninggalkan kesan mendalam dan beliau bercadang untuk datang semula. Beliau juga menyifatkan program Silang Budaya sebagai inisiatif penting kerana penyampai RTM dihantar ke negeri berbeza bagi merasai, memahami untuk berkongsi budaya masing-masing bersama penonton dan pendengar. Sekian berita pagi Sarawak, ikuti Stadium RTM selepas ini. Salam Malaysia Madani.